Okey, jadi majlis ini menyebut Ustaz Hashimi bin Cik Po, bekas pensyarah Kias Kelantan dan bekas pelajar Universiti Islam Madinah yang sekarang ini menyambung master di Universiti Melaya dan anak murid kepada profesor, dijemput untuk membuat ulasan atau peningkasan daripada apa yang profesor sampaikan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah dalam waktu yang ringkas akan cuba sampaikan intipati pada pembentangan yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Dr. Mujahid Mustafa Bahjat. Hadirin dan hadirat sidang muktamar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tajuk pembentangannya ialah Al-Quran dan As-Sunnah, benteng yang kukuh yang menyelamatkan daripada tergelincir dalam akhlak-akhlak yang buruk. Doktor telah membentangkan, menyatakan bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membicarakan soal akidah, membicarakan soal fiqh, syariat dan juga akhlak. Maka kita telah belajar tentang akidah, fiqh, dan pagi ini pembentangan tentang al-akhlak. Pembentangan ini terkisar pada dua perkara. Yang pertama tentang ta'rif Al-Quran dan juga As-Sunnah dan peranannya terhadap dan apa yang terkandung di dalamnya daripada perkara berkenaan syariat dan juga sisi akhlak yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan yang kedua, akhlak-akhlak yang buruk yang mana terbahagi kepada dua perkara pada asasnya, iaitu perpecahan dalam agama, yang kedua kealpaan dan kelalaian dari jalan yang lurus. Pada pembentangan atau bahagian yang pertama, Al-Quran sebenarnya memberikan kepada kita banyak makna dalam hidup, kerana dia mempunyai kuasa yang ajaib yang boleh memberi kesan dan bekas kepada setiap hati manusia, sama ada yang muslim ataupun yang tidak. Dan inilah tujuan Nabi SAW diutuskan, untuk memberi kesan kepada jiwa-jiwa manusia, yang mana terbahagi terangkum dalam membicarakan soal akidah, menegakkan hujjah dan mentadbir urusan hidup manusia. Dan kesan dari Al-Quran dan As-Sunnah dapat dilihat dalam beberapa perkara. Yang pertama, membebaskan manusia daripada perhambaan kepada sesama manusia. Yang kedua, memberikan perasaan kemuliaan, ketinggian dan pengorbanan serta persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menanamkan sifat istiqamah dalam jiwa seorang muslim dan mencetuskan pada perasaan mereka ketenangan dan kebahagiaan. Serta keempat, memberikan kepada diri seorang muslim satu ruh kebertanggungjawaban dalam soal hidup mereka. Hadirin dan hadirat, dalam soal sisi akhlak yang dibentangkan, apa yang ada dalam Al-Quran banyak berkisar tentang soal pergantungan masyarakat sesama mereka, yang disebut sebagai at-takaful al-ijtima'i. Maka Islam memberi penekanan soal pergantungan masyarakat sesama mereka dengan berinteraksikan akhlak-akhlak yang baik. Daripadanya kita lihat pelaksanaan zakat, sedekah, memelihara anak yatim, menghubungkan silaturrahim, berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan sebagainya. Bagaimana Islam telah mempersaudarakan saudara sesama muslim sewaktu hijrah Nabi SAW dan memperdamaikan antara yang Islam serta bukan Islam. Maka ini adalah sisi akhlak yang telah ditekankan Al-Quran. Bahkan untuk lebih khusus lagi, akhlak ini tercetus dalam pembinaan masyarakat atau pembinaan kelompok yang lebih kecil,
iaitu bagaimana Islam melihat keluarga sebagai pencetus kepada akhlak yang baik. Maka di sini disenaraikan beberapa kepentingan memilih keluarga yang baik, bermula daripada mencari pasangan sehinggalah kepada menunaikan hak-hak anak kepada ayah dan juga ayah kepada anak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada bab yang kedua atau perkara yang kedua dibicarakan soal akhlak-akhlak yang buruk yang ada dalam masyarakat. Disebut yang pertama ialah perpecahan dalam agama. Perpecahan dalam agama. Kerana memerangi asas inilah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul. Rasul yang satu, kitab yang satu, Tuhan yang satu, kiblat yang satu, tiba-tiba berlaku perpecahan. Bahkan dalam perkara ini, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita banyak ayat-ayat dan hadis-hadis berkenaan dengan kepentingan perpaduan dalam agama, dia tetap juga berlaku. Dia tetap juga berlaku sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Hadirin dan hadirat, di sini disebut beberapa sebab kenapa perpecahan ini berlaku pada umat-umat terdahulu. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa kita jangan jadi sebagai orang-orang Yahudi yang berpecah. Kenapa Yahudi berpecah? Mereka berpecah kerana wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Mereka berpecah kerana sebahagian mereka ambil agama separuh-separuh. Kenapa perkara ini berlaku? Disebut lagi wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah memecahkan mereka orang-orang ahli kitab kecuali selepas mereka diberikan bukti lalu mereka tidak mengikutinya. Dan penyakit ini berasal daripada dua sebab utama. Yang pertama ialah kerana nafsu dan yang kedua adalah kerana kejahilan. Dan penyakit yang kedua selepas daripada perpecahan ialah kelalaian. Kelalaian yang disebut kelalaian dari akhirat. Kelalaian dari akhirat. Namun terbahagi juga kelalaian ini kepada beberapa bentuk kelalaian. Yang pertama, kelalaian daripada perkara-perkara yang penting dan perkara yang sepatutnya didahulukan daripada perkara-perkara yang lain. Yang kedua, kelalaian dari mengingati hari akhirat dan persediaan menuju ke arah tersebut. Dan yang ketiga, kelalaian kita dalam menganggap bahawa dalam memperkecilkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pernah seorang lelaki bertanya kepada Ibnul Jauzi, apakah harus bagi saya untuk melapangkan bagi diri ini perkara-perkara yang harus, melapangkan bagi diri ini perkara-perkara yang melalaikan tapi harus? Jawab Ibn Jauzi, inda nafsika minal ghaflah ma yakfika. Sesungguhnya bagi diri kamu daripada kelalaian itu telah pun cukup dari ditambah. Maka kita sebenarnya dalam keadaan lalai, sebagaimana satu pujangga berkata, an-nasu fi ghaflatin amma yuradu bihim ka'annahum ghanamun fi baiti jazzari. Sesungguhnya manusia dalam kelalaian terhadap apa yang diinginkan dari mereka. Mereka sesungguhnya seperti kambing-kambing yang berada dalam rumah penyembelihan. Maka kita sesungguhnya menunggu saat dipanggil oleh Allah, lalu berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Wallahu a'lam.